Macam mana saya nak cari sudut ni? Di sini ke? Boleh? Hai, Chris. Hai cikgu. Buat apa tu? Cikgu, saya sedang hendak melakar cikgu, tapi ya saya tak tahu macam mana saya boleh cari sudut yang sesuai cikgu. Nak cari nampak fokus. macam nak fokus sesuatu je tu. Ya, susahnya guna tangan kan. Memang boleh, tapi cikgu rasa macam sukar sangat tu. Okey. Sebenarnya Chris, cikgu ada cara yang lebih mudah untuk Chris. Ada ke cikgu? Ada. Nak tahu tak? Nak tahu cikgu. Okey, untuk murid-murid di rumah dan Chris di studio, jom kita belajar. Jom. Salam sejahtera dan apa khabar semua? Semua sihat ya? Saya Chris MJ temankan anda di slot tahap 2 bersama Cikgu Syukri untuk pendidikan seni visual pada episod kali ini. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik, khabar baik. Chris, apa khabar? Khabar baik cikgu. Baiklah cikgu. Ya. Di depan saya ni saya nampak banyak jenis, ada lukisan, banyak karya cikgu, banyak bahan-bahan. Hari ni kita nak belajar apa cikgu? Okey, kalau kita tengok pada tajuk kita hari ini, kita nak belajar, kita nak buat tingkap damai tajuknya. Tapi Tingkap fokus kita damai. kepada kita nak buat tertingkap fokus seperti mana yang ada dalam video tadi. Kita nak buat okey. tertingkap fokus. Cuba sebut tertingkap. Tertingkap fokus. Ya, betul tu. Jadi sebelum tu cikgu perkenalkan diri cikgu dulu boleh? Boleh, cikgu. Mungkin ada murid-murid di rumah yang belum mengenali cikgu Syukri lagi. Kan? Jadi rasanya eloklah cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Okey. Nama cikgu Muhammad Syukri bin Hassan. Kini cikgu mengajar di SK Felda Bukit Damar, Lancang, Pahang dan telah berpengalaman lebih kurang 14 tahun dalam bidang pendidikan seni visual. Wow, 14 tahun. Ya. Baiklah, murid-murid di rumah pun dah tak sabar. Chris pun dah tak sabar. Hari ini kita nak belajar apa cikgu? Okey, hari ini kita nak belajar dalam bidang menggambar dan membuat binaan. Okey. Kita nak belajar lukisan dan juga kita nak buat tertingkap fokus. Okey. Okey, jadi izinkan cikgu mulakan kelas kita hari ini ya. Silakan cikgu. Okey, kita pergi pada slide kita lah. Okey, ini tajuknya. Okey, tingkap damai dan kita punya fokus pada tertingkap fokus. Okey, kalau Chris perhatikan ada gambar kat situ Ada cikgu. Okey, itulah yang kita kata tertingkap fokus tadi yang warna hitam tu. Kita buat seperti mana dalam video. Dia ada kesinambungan antara video dan juga slide kita. Ya, cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, kita pergi kepada bidang cikgu dah terangkan tadi. Okey, bidang yang pertama bidang menggambar, kita gabungkan dengan bidang membentuk dan membuat binaan. Okey, kita punya SK ataupun standard kandungan kita 1.1 bahasa seni visual. Okey, kemudian 2.1 kemahiran seni visual. Maksudnya kita akan belajar dua benda lah. Okey, dan standard pembelajaran ataupun SP kita pada hari ini ialah 1.1.1 mengenal dan menyatakan bahasa seni visual. Okey, fokusnya pada garisan, bentuk, ruang, keseimbangan yang ada pada karya dalam bidang menggambar, lukisan tadilah. Dan membentuk dan membuat binaan ni pada tertingkap fokus. Okey, seterusnya 2.1.3. Yang ini kita nak mengeksplorasi media dan teknik gabungan antara bidang untuk penghasilan karya atau produk. Dalam kurungan tu lukisan menggunakan tertingkap fokus. Baiklah, jadi hari ini kita akan menghasilkan lukisan menggunakan tertingkap fokus. Ya, betul, Chris. Okey, baiklah cikgu. Kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak? Chris nak sediakan bahan-bahan, murid-murid di rumah pun boleh sediakan bahan-bahan anda. Dan kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Syukri untuk pendidikan seni visual. Badan kita. Didik TV KPM.
Okey. Hai semua. Hai murid-murid dan rakan-rakan sekalian. Masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Syukri untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 6. Baiklah Cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari atau melakukan Cikgu? Okey, untuk segmen kali ini, kita nak belajar menghasilkan lukisan menggunakan tertingkap fokus. Tertingkap fokus. Tapi sebelum tu, cikgu nak memperkenalkan bahasa seni visual yang terkandung dalam kita punya mata pelajaran lah untuk projek kali ini. Okey, jom kita tengok slide kita. Jom Cikgu. Okey, ini dia bahasa seni visual. Cikgu tak fokus kepada semua, Chris. Untuk pengetahuan Chris dan murid-murid di rumah, bahasa seni visual ni ada 13. 6 unsur seni dan 7 prinsip rekaan. Tapi untuk projek kita hari ini, kita nak buat lukisan menggunakan tertingkap fokus. Jadi cikgu ambil 4 yang terdapat pada hasil karya akhir tu nanti. Okey, yang pertama cikgu nak cerita tentang garisan. Okey, garisan ni merupakan kata satu bahasa seni visual ataupun istilah yang paling popular lah dalam penghasilan karya. Kebanyakan karya memang menggunakan garisan. Okey, kalau kita tengok di situ, cikgu bacakan sikit boleh? Boleh Cikgu. Okey, garisan terhasil daripada cantuman siri titik. Okey, daripada titik mula hingga titik akhir. Kemudian berfungsi untuk mencipta rupa, bentuk, ruang, tone, corak dan jalinan. Okey, cikgu cerita sikitlah. Okey, rupa tu garisan luar sesuatu objek. Kalau garisan saja dia tak jadi rupa, tapi bila dia bercantum dia jadi rupa. Okey, kemudian bentuk. Bila kita buat lorekan menggunakan pensel atau pensel warna, dia dah menjadi bentuk. Kemudian ruang. Ruang ni ada 2. Cikgu cerita sikitlah. Ruang ilusi dan juga ruang nyata. Dalam lukisan seperti yang ada di depan kita ni, depan Chris ni, kita gunakan ruang ilusi nama dia. Okey, tak apa. Kemudian tone. Tone ni biasanya daripada gelap ke cerah ataupun daripada cerah ke gelap. Kemudian corak dan juga jalinan. Dalam lukisan, jalinan yang terhasil adalah jalinan tampak. Okey, nanti cikgu perincikan. Okey, boleh cikgu. Tak sabar kan? Tak sabar. Okey, seterusnya kita tengok bahasa seni visual yang kedua, kita nak ada imbangan. Okey, imbangan wujudnya kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, saiz dan kedudukan sesuatu objek. Okey, cikgu fokus pada imbangan ni kerana kita nak buat tertingkap fokus. Jadi kita kena ukur supaya bahagian kiri, kanan, atas, bawah tu seimbang, sama. Faham itu cikgu. maksudnya. Okey, seterusnya bahasa seni visual yang ketiga, ruang. Ruang ilusi yang ni saya nak cerita tadi. Okey, jarak antara 2 objek. Contohnya kalau kita tengok di depan ni, cikgu ke depan sikit. Boleh, contohnya objek ni dengan objek ni ada ruang di tengah-tengah. Ini dipanggil ruang nyata. Yang kita boleh masuk kat sini. Kalau dalam lukisan ni contohnya pokok ni dengan pokok ni, kita boleh masuk tak? Tak boleh Cikgu. Tak boleh. Itu ruang ilusi. Okey, mudah faham. je kan. Okey. Terdapat pada permukaan 2 dimensi. 2D ni maksudnya 2 dimensi lah. Dalam hasil karya seperti lukisan, catatan, poster dan juga cetakan. Okey, yang keempat, kita pergi pada bahasa seni visual, bentuk. Unsur seni bentuk, kita fokus pada bentuk ilusi. Sama juga macam ruang ilusi tadi, di mana kalau bentuk ni ada 2, Chris. Satu bentuk konkret. Bentuk konkret ni benda yang kita boleh pegang, kita boleh rasa. Dia ada jisim, dia ada permukaan, kita boleh tengok daripada pelbagai sudut. Contohnya macam karya ni kan. Kita boleh tengok dari belakang. Tapi kalau bentuk ilusi hanya di depan sahaja. Contohnya buah ni kan. Kalau kita tengok, kita tak boleh pegang, tak boleh ambil, tak boleh makan pun. Itu adalah bentuk ilusi. Kita boleh tengok sahaja, tak boleh sentuh dengan diri rasa kita. Okey. Seterusnya, dapatlah cikgu ringkaskan sedikit. Bahasa seni visual kita fokus kepada 4 lah. Okey, garisan, imbangan, ruang dan juga bentuk. Okey. Ini dia lukisan. Cikgu nak cerita sikit contoh karya ni pun memang ada cikgu bawa rasanya. Kalau tak silap cikgu di depan ni. Okey. Di bawah tu. Okey, karya ni karya murid tahun 6. Cantik Cikgu. Murid tahun 6. Okey. Jadi cikgu buatkan untuk mereka tiru. Dan memang jadilah. Okey, sebenarnya lukisan ni ada dalam buku teks tahun 6. Jadi murid-murid diminta untuk meniru hasil karya. Dekat sini mereka boleh belajar tentang jalinan, ruang ilusi, bentuk ilusi. Banyaklah bahasa seni visual yang mereka boleh pelajari. Okey, kita tengok sikit kat situ nota. Okey, lukisan ditarifkan sebagai penghasilan imej 2 dimensi menggunakan media kering. Okey, nanti cikgu ceritakan pada Chris apa yang dimaksudkan media kering. Dekat depan Chris tu ada banyak media kering. Okey, baiklah. Okey, dihasilkan atas permukaan rata. Permukaan rata ni contohnya atas kertas, kanvas,
dinding atau lantai ataupun di shieling. Okey. Kita boleh lukis. Janji permukaan tu rata. Faham. Kalau permukaan tu tak rata, agak sukarlah untuk kita melukis kan. Betul, cikgu. Okey, kemudian yang ketiga tu mengaplikasikan media dengan pelbagai teknik seperti contengan, lorekan, titik, gurisan dan sebagainya. Okey, ini secara ringkaslah kalau tengok karya ni memang karya lukisan lah. Ya. Okey. Yang menggunakan pelbagai bahasa seni visual digabungkan dalam satu karya. Dalam satu karya. Okey, kat Okey, sini faham. ada unsur seni, kat sini juga ada prinsip rekaan. Kalau kita tengok ada kesatuan, ada kepelbagaian, okey. Kemudian memang adalah garisannya, jalinan, bentuk, rupa, warna pun ada. Kalau tengok ada pelbagai warna, betul? Betul, cikgu. Itu dia yang kita nak tunjuk. Okey, seterusnya. Yang ni kita nak buat. Okey, jadi hari ni projeknya kita nak buat tertingkap fokus. Tajuk kita tingkap damai. Teroka pelbagai media melalui teknik lukisan dengan menggunakan tertingkap fokus. Okey, Chris, cikgu nak minta Chris angkat satu kertas hitam yang dah ditebuk tu. Yang ni, cikgu? Ya, betul. Itulah dia tertingkap fokus. Jadi itu yang cikgu dah sediakan. Jadi hari ini cikgu nak ajak Chris kita bersama-sama sediakan tertingkap fokus untuk kita menghasilkan lukisan. Okey, ini ada gambar ni. Kalau Chris tengok, ini adalah proses bagaimana kita nak menghasilkan tertingkap fokus. Kita cari dulu gambar pemandangan, tak kisahlah gambar apa-apa pun boleh sebenarnya. Ya. Okey, pada bahan bercetak dan letakkan tertingkap fokus pada imej tersebut. Contoh Chris angkat satu gambar tu. Yang atas tu. Yang atas sekali tu. Tunjukkan. Yang ni, cikgu. Okey. Tu contoh gambar bahan bercetak. Jadi gambar tu nanti kita letak tertingkap fokus untuk macam ni lah, cikgu. Ya, betul. Pandai. Okey, faham. Okey. Kemudian kita lakarkan pemandangan yang mempunyai pembahagian ruang dengan menggunakan tertingkap fokus. Okey. Bila kita dah fokus bahagian mana yang kita nak lukis tu, Ya. jadi maka terhasillah karya yang sebegini menggunakan media kering. Okey, baiklah. Boleh faham Faham, cikgu. Cikgu harap murid-murid di rumah juga faham apa yang cikgu terangkan tadi. Cikgu rasa mudah saja sebenarnya. Okey. Ini media, alat dan bahan. Okey, antaranya bahan cetak ataupun bahan bergambar tu, kemudian tertingkap fokus. Kita gunakan pensel lah untuk kita buat lakaran nanti. Ya. Kita nak buat ukuran, kemudian pen penanda. Okey, pen penanda biasa di sekolah orang panggil dia marker pen. Marker pen. Tapi sebenarnya pen penanda tu lebih tepat. Okey. Okey, kemudian kertas lukisan. Kertas lukisan ni Chris ada dua saiz. Ya. Satu murid-murid boleh gunakan saiz A4 ataupun saiz yang lebih besar A3. Okey. Tapi baiklah. untuk murid-murid cikgu, saya lebih suka murid-murid buat saiz A4 je. Sebab dia lebih kecil. Bila kecil cepat sikit siap. Okey, dan yang terakhir tu pensel warna. Okey, ini yang saya senaraikan sedikit, sebenarnya kita boleh tambah lagi. Ada lagi media-media kering yang lain. Ada ke, Contohnya cikgu? seperti atas meja tu. Boleh kita tengok Okey. Okey, itu saja. Kita nak pergi kepada saya patah balik, kita tengok media. Okey. Izinkan cikgu ke sana Boleh, cikgu. Kita nak cikgu buat lah tunjukkan. sekarang. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk yang bahan mawujud dulu. Ini contoh-contoh media yang cikgu bawa lah. Baiklah. Okey, ada pensel, ada pensel, Okey. ada pen, okey, ada pen penanda, ada dua warna ni. Kemudian alatan untuk kita mengukur, okey, seperti pembaris, untuk memotong ada gunting dan juga pisau. Dan nak mewarna nanti kita gunakan pensel warna. Okey, selain tu kita ada juga krayon yang begini. Okey. Okey, ada oil pastel yang begini. Wow. Banyak yang kita boleh guna. cikgu. Ya, cuma oil pastel dengan krayon ni dia adalah bahan berasaskan lilin. Okey. Okey, Chris. Cikgu rasa kita tak nak buang masa. Okey. Okey, kita nak terus kepada projek kita menghasilkan tertingkap fokus. Okey, nak hasilkan tertingkap fokus. Okey. Okey, murid-murid di rumah pun boleh ikut Boleh bersama-sama. ikut bersama-sama. Betul tu. Okey. Okey, kita yang ni Chris ambil. Yang ni. Okey, baiklah. cikgu gunakan yang keras ni. Okey. Okey, Yang apakah tu langkah Chris pertama, boleh. cikgu? Okey, langkah pertama kena guna pembaris lah. Baiklah. Okey, ambil pembaris ni. Ya. Kita buat ukuran. Kalau tengok pada video tadi cikgu dah kalau kita nak ukur ni ada ukuran mudah, contoh macam ni kan. Chris ukur 18 cm, 18. darab 14 cm. Okey. 18 cm. Okey. Ukur dulu. Ukur dulu, tanda dulu. Aha. Okey, 18 cm di sini, cikgu. Dan 14 cm. Oh, Panjang dia 18. 18. Panjang? Panjang, lebar. Lebar dia 14. 14, okey. Okey. Okey, Dapat, 18.
Kemudian untuk bahagian dalam tu nanti Chris, Ya. kita buat ukuran daripada tepi ni masuk ke dalam. Okey, Chris mungkin boleh ambil dalam 2 cm ataupun 2.5 cm. Okey. Ha. Cikgu, kawan-kawan saya di rumah tak dapat nampak Abang Okey. Chris tengah buat ni. Okey. Cikgu pun akan buat juga. Cuma Okey. bezanya Chris buat menggunakan kertas hitam, kertas A4. Yang Cikgu guna apa pula? Saya gunakan kertas kad. Dia lebih keras. Okey, tujuannya Chris, Ya. kalau yang keras ni, kita boleh gunakan untuk kita fokus bahagian di luar di kawasan luar. Okey. Contohnya di luar bilik darjah, di luar rumah. Ya. Kita boleh gunakan kertas yang keras ni. Okey. Tak boleh guna yang tu, dia lebih lembut. Yang ni lebih kuat lah cikgu. Ya, yang ni lebih kuat. Jadi Okey. bila kita pegang tu dia tak jatuh. Kalau yang tu cuba Chris angkat, kan dia akan macam lentok liuk. Nampak? nampak cikgu. Jadi yang tu sesuai kalau kita gunakan untuk kita buat pada bahan bercetak. Okey, faham. Cikgu, caranya- jadi Chris sudah melakar betul Okey, tak? betul, Dah betul. ukur Betul. 18 cm. Potong je. Okey, potong. Potong dulu. Okey, potong. Kena guna apa cikgu? Nak guna gunting boleh, nak guna pisau pun boleh. Okey, cikgu, apakah aspek keselamatan cikgu? Ya betul. Semasa Yang tu kita menggunakan kena pisau? tekankan untuk murid-murid di rumah bila nak menggunakan gunting, pisau ni, tolonglah berhati-hati takut terkena jari, berdarah nanti masalah pula. Sakit. Ada tambahan warna pula di situ kan. Okey. Jadi kena berhati-hati, kena sentiasa beringat. Kalau boleh untuk murid-murid di rumah, kalau tak mampu nak menggunakan gunting dan pisau ni, minta pertolongan daripada orang lebih dewasa. Kalau di sekolah minta pertolongan daripada cikgu. Cikgu, Okey, Chris. tapi Chris pun perasan untuk Ya. menggunakan pisau ni, apa yang ni cikgu? Di bawah kertas saya ni. Ini papan pemotong. Papan pemotong. Alas, kita buat alas untuk memotong, senang. Okey, tapi murid-murid di sekolah dia tak ada benda ni. Tapi biasanya saya akan pesan pada murid-murid bawa kertas keras lah untuk dia alas. Cikgu dah siap? Okey, tak siap lagi tu. Oh, tak siap lagi. Chris kena tebuk. Tebuk dia. Okey. Dah tebuk baru siap. Jadi Nak dalam ni tebuk dah ukuran apa cikgu? Ukuran dia Chris ambil daripada tepi ni pergi ke dalam. Okey. 2 cm. 2 cm. 2 boleh, 3 pun boleh. Okey. Terpulang. Okey. Okey, 2 cm. Nak 3 pun tak apa cikgu rasa. 3 pun boleh. 3. Aha. Okey. Kita buat 3 lah. 3. 3 cm. Okey. Yang atas sama, bawah pun sama. Sebab kita nak tekankan pada bahasa seni visual tadi, ingat tak? Ya. Imbangan. Imbangan. Ya, betul, imbangan Okey. kan. Jadi bahagian atas, bahagian bawah, kiri dan kanan tu Baiklah. sama. Cikgu tak buat ni sebab Chris dah buat tu, cikgu bagi penerangan je lah kan. Ya. Tapi tak apa, sambil-sambil tu cikgu buat juga satu. Menggunakan Baiklah. kertas yang keras ni. Okey. Okey, boleh Chris Boleh, cikgu. Ingat tu, gunakan pisau dan gunting dengan berhati-hati. Ini kena tekankan betul ni. Kadang-kadang murid dalam kelas ni, Chris, kadang-kadang bila dia bermain, dia lupa tau. Dia suka main cocok-cocok. Tak boleh cikgu. Ya, memang tak boleh. Tapi anak-anak ni biasalah. Dia seronok bila buat aktiviti tu kan. Yang tu kita kena tekankan betul tu. Okey. Okey. Dah ukur? Dah ukur cikgu. Boleh. Sekarang Boleh potong. Yang Baiklah. tu. Okey. 1. Okey, dapat Dapat cikgu. 2. Okay. Seronok pula cikgu tengok Chris memotong tu. Memang seronok cikgu kelas hari ni. Chris, cikgu nak tanya sikit. Masa Chris sekolah dulu, ada tak buat aktiviti macam ni? Tak pernah sebenarnya cikgu. Tak pernah. Tak ingat cikgu. Tak Dah tak ingat. Sekarang kita belajar, kita buat sama-sama kan? Ya. Kita kongsi ilmu ni dengan murid-murid di rumah. Okey. Okey. Dah tebuk. Okay. Dah tebuk, Dah tebuk. Cikgu tu tengah ukur ni. Nampak tak kawan-kawan? Ya, betul. Betul tak cikgu saya buat ni? Betul. Kita turunkan pisau cantik. dulu. Siap, cuma dia nampak sedikit lembik lah kan? Ya. Jadi dia sesuai untuk kita tampal pada bahan bercetak. Okey, nanti kita akan buat. So yang ni tertingkap fokus. Ya, tertingkap fokus. Yang ni pun tertingkap fokus, sama. Cuma kegunaannya, fungsinya berbeza mengikut keadaan. Apa perbezaan dia cikgu? Boleh kongsikan tak? Perbezaannya yang ni lebih nipis, Ya. lembik. Yang ni keras. Okey. Lebih kuat. Jadi dalam kelas cikgu pun biasanya murid-murid gunakan kertas ke? Dua-dua. Dua-dua. Dua-dua boleh guna. Okey, yang ni mereka tampal pada bahan bercetak. Okey. Contohnya cikgu ada satu bahan bercetak, contohnya majalah kan. Ya. Majalah ada gambar-gambar kat dalam ni. Kita letak, contoh kita fokus pada bunga tu. Okey. Jadi murid boleh lukis lah. Dia Okey. tampal saja tertingkap fokus tu pada bahan bercetak ni. Okey. Kalau yang ni tadi, Ya. dia guna dekat luar. Mungkin dia duduk tepi tingkap kat kelas kan. Sambil-sambil dia tengok pemandangan kat luar kelas tu. Ada pokok sawit ke, pokok getah Ya. ke. Boleh dia tengok. Okey, sambil tu dia melukis.
Faham. Jadi kaedah ni lebih senang lah berbanding dengan menggunakan tangan tadi. Bayangkan Chris guna tangan kan. Tangan nak fokus, tangan juga nak lukis. Macam betul. mana tu? Okey, Jadi baiklah. satu pegang, satu lukis. Baiklah, jadi kita telah pun menghasilkan Tertingkap fokus. fokus. Dan selepas ni kita akan melakukan apa cikgu selepas ni? Okey, selepas ni kita nak menghasilkan karya lah. Okey, baiklah. Penghasilan karya kita nak buat lukisan. Tapi ada beberapa teknik dan proses lah. Okey, baiklah. Kita akan mendalami teknik selepas ni cikgu. Tapi betul. sebelum itu kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, dan kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Syukri untuk pendidikan seni visual. Badan kita. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Syukri untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Untuk topik apa cikgu? Kita nak buat tingkap damai, kita nak buat tertingkap fokus. Tertingkap fokus. Baiklah cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita belajar atau melakukan cikgu? Okey, dalam segmen ni kita nak gunakan tertingkap fokus ni yang kita dah sediakan tadi. Ada satu Chris yang lembut tu. Ada tak? Yang lembut tadi yang Chris sekejap. Yang ni cikgu. Ya, betul. Okey. Kita nak gunakan yang ni je, yang lembut ni untuk kita tampal pada bahan bercetak. Tak kisahlah sama ada kita dah siap cetak ataupun kita daripada majalah. Macam Chris pegang tu. Okey. Okey. Cuba Chris selak-selak tengok ada tak imej-imej yang Chris suka yang menarik yang kita boleh jadikan dia lukisan. Okey. Okey. Cuba tengok. Baiklah. Cuba cari-cari dulu mana yang berkenan. Okey, Yang ni cantik cikgu. Ada? Saya rasa Chris nak pilih gambar yang ni, boleh tak cikgu? Oh, cantik tu. Bintang-bintang. Bintang-bintang di langit. Ada rumah lama tu. Ada pokok Ada pokok kelapa. kelapa. Cantik ni. Jadi, pada pandangan cikgu, Chris boleh fokus pada bahagian Bahagian rumah. sini, cikgu? Bahagian situ. Betul. Okey. Okey, dan cikgu pula. Cikgu ada bahan bercetak yang cikgu dah cetak lah. Okey, cikgu bawa. Ni rumah. Bukan rumah cikgu ni. Bukan rumah cikgu Bukan. Oh, Ini okey. gambar je. Gambar Daripada saja. mana cikgu ambil tak tahulah. Okey. Okey, tapi sebab gambar ni sangat menarik dengan ada lampu-lampunya dengan bunga-bunganya. Ada banyak bahasa seni visual kat sini. Okey. Ada garisannya, Garisan. ada pelbagai lah kalau kita tengok. Sangat menarik dengan warnanya macam tu. Jadi cikgu nak fokus di bahagian depan ni untuk kita hasilkan lukisan. Macam ni. Macam ni ke cikgu? Sekejap, Betul. Buat memanjang tu. Okey. Okey. Macam ni ya cikgu? Betul. Okey, nampak tak murid-murid? Okey, nampak ada rumah, murid-murid di rumah. Okey. Okey, jadi kita boleh tunjuklah macam mana. Cara dia, kita tak boleh nak pegang ni. Ya. Sebab dia lembik kan. Betul. Jadi kita ambil gam glue stick yang biasa tu, kita lekatkan, kita tampal pada bahagian yang kita dah fokus tadi. Okey. Ingat lagi tak? Ingat, cikgu. Okey, kita letak gam dulu. Letak Ini kita dah masuk kepada proses proses penghasilan. Ini langkah pertama cikgu. Ya, langkah pertama betul. Kita tampal dulu. Okey. Kalau kita nak pegang mungkin agak susah. Kalau kita nak biar atas kertas pun takut nanti angin tiup. Dah terbang pula kita punya kertas ni kan. Jadi kita nak mudah kita tampal saja. Okey. Macam ni. Tampal di sini. Okey. Okey. Sekarang kita angkat. Sekarang okey. senang cikgu. Kan? Dia tak jatuh. Dia tak jatuh, betul. Dia dah lekat dah, nampak. Jadi mudah untuk kita melukis. Jadi kita akan fokus, Chris, pada bahagian ni saja. Kalau cikgu punya kat sinilah. Chris kat situlah. Okey, Okey. Nampak Jadi kita abaikan bahagian tepi-tepi ni. Ya. Kita ambil bahagian tengah saja untuk kita buat lakaran di kertas lukisan kita. Kita macam juga katalah, cikgu suka yang bersaiz A4 ni. Nak guna A3 pun boleh, lagi besar tapi lambatlah kan. Ya. Jadi kita guna yang kecil. Cepat Okey. sikit. Saiz A4 Saiz A4. Okey, langkah kedua Chris, langkah pertama kita tampal, Ya, tertingkap sudah. fokus. Langkah kedua kita melakar. Melakar ni maksudnya kita buat lakaran awal. Ya. Apa yang kita nampak pada bahan bercetak ni yang kita dah fokus tadi. Okey. Okey, cubalah Chris.
Chris pandai ke, tak pandai ke? Cikgu rasa Chris pandai ni sebenarnya. Chris nak tanya, Aha. untuk membuat lakaran, bahan-bahan apa yang kami perlu sediakan, cikgu? Okey, terlupa cikgu. Okey, antara bahan-bahan yang paling penting untuk kita melakar, pensel lah yang pertama. Pensel. Pensel adalah langkah pertama untuk kita melakar. Sebab apa? Untuk murid-murid di sekolah ataupun di rumah, gunakan pensel ni senang sebab kita boleh padam. Kalau salah lakar, salah buat garisan, salah kita buat rupa, kita boleh padam, lukis semula. Padam, lukis, buat lagi. Sampai kita rasa lukisan kita tadi tu, lakaran kita tadi tu dah hampir-hampir sama dengan yang kita fokus ni. Okey. Okey. Pensel. Okey, pensel. Kemudian, bila kita siap melakar, kita pergi pada penggunaan media kering. Yang kedua, kita boleh guna pen. Pen tak kisah sebenarnya, pen apa pun boleh. Kalau dakwat tu, dakwat yang lebih tebal, lebih besar, lagi cantik lah. Faham? Kalau halus tu tak berapa nampak sangat. Okey. Jadi untuk proses lakaran, kita gunakan lakaran, pensel dulu. Okey, kita guna pensel dulu supaya Sebab kita boleh. pen tak boleh padam kan, cikgu? Ya, betul. Okey, Kalau faham, pensel boleh padam. Bila kita dah dapat lakaran yang sebenar yang kita nak, jadi Okey. kita boleh lakar semula menggunakan pen ataupun ni pen penanda. Okey. Pen Chris penanda. boleh lakar, cikgu? Boleh. Okey. Lakar apa yang ada dalam tu tadi yang Chris Dalam dah tertingkat fokus. Ya, tertingkat fokus. Betul. Cepat Chris belajar ni. Okey. Sambil-sambil tu cikgu nak share. Tak apa, Okey, Chris boleh teruskan. Okey, kita ada lagi media kering yang lain seperti inilah pensel warna. Pensel warna ni. Ini kalau tengok ni Chris, cikgu dah guna dah ni. Dah pendek-pendek dah. Dah ya, tak sama cikgu. tinggi dah. Okey, ni maksudnya kita dah memanfaatkan media kering ni untuk kegunaan kita lah semasa kita proses berkarya. Okey, kemudian cikgu ada juga oil pastel. Ya. Ni oil pastel. Okey, oil pastel ni adalah bahan berasaskan lilin. Okey. Sama seperti krayon. Kemudian cikgu ada bawa krayon. Okey. Ini dia krayon. Krayon ni mudah Chris Dia dah macam dia macam pen tau. Jadi senang untuk murid-murid. Dia lebih selamat untuk murid-murid di sekolah gunakan. Cikgu bukan nak promote barang ni, tak, nak bagi tahu je kelebihan dia. Kemudian ada juga ni kalau tulis kat sini color pen. Pen berwarna lah. Murid-murid kalau di tahap 1, tahun 1, 2, 3 memang suka gunakan benda ni sebab dia berwarna-warni. Ya. Masa kita dah melakar melukis nanti kita boleh gunakan pen ni untuk kita buat kita mencantikkan atau kita buat kemasan pada karya akhir tu. Okey. Kalau yang ni tadi Chris, pen penanda hitam putih kan? Ya. Warna hitam. Yang ni yang berwarna. Boleh juga guna. Okey. Ini pun masih media kering, sama je. Okey. Cikgu, untuk lakaran ni perlu ke Chris menggunakan pembaris atau tak kalau semestinya? kalau macam cikgu Chris, cikgu Ya. ada bahagian-bahagian yang lurus kan? Boleh gunakan pembaris, tak ada masalah. Faham. Itu sebagai bahan bantu untuk kita melakar. Okey. Lagi lebih nampak lebih inilah, lebih senang lah, lebih mudah. Ya. Okey. Kalau katalah Chris seorang yang profesional, memang berbakat dalam bidang lukisan, Ya. pakai tangan je. Senang. Tapi Chris bukan profesional, cikgu. Jadi saya rasa untuk lukis apa ni, Okey. rumah kecil ni, saya rasa Chris boleh menggunakan mungkin pembaris. pondok usang lah cikgu rasa ni. tu. Okay, cikgu pun nak melakar juga. Tak tahan tengok Chris melakar tu. Nak juga. Cikgu Okey, saya habis sambil-sambil siap lah ni, kita cikgu. kita buat ni pelan-pelan. Cikgu tengok dari sisi ni nampak Chris ni seorang yang berbakat ni. Terima kasih, cikgu. Ya. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Kita buat sama-sama, kita tengok cikgu tak guna pembaris ni, cikgu main tarik je. Sengit sikit-sikit tak apa. Dalam lukisan kadang-kadang memang sengit-sengit tu biasa sebenarnya. Kita boleh adjust lah. Ataupun kita boleh buat lakaran sebab kita guna pensel kan. Jadi kita boleh padam lukis semula, padam lukis lagi. Tak ada masalah. Okey. Okey. Kat sini kita gunakan garisan. Kalau kita tengok ada garisan, contohnya garisan lurus, Ya. garisan melengkung, begini kan. Ini garisan melengkung, yang ni garisan lurus. Wow, cikgu tak pakai pembaris pun. Tak ada, tak apa. Cikgu profesional lah. Tak adalah pro Hebatnya. sangat. Sama je kita ni, okey. Cikgu main agak-agak je ni sebab Chris, cikgu ni terkenal dengan kuasa agak-agak. Cikgu, Ya. saya nak tanya, kalau murid-murid di rumah tak ada majalah lama ke apa, bahan selain daripada majalah lama, Okey, untuk cari bahan rujukan. Bahan rujukan. Kalau tak ada majalah, kita boleh guna surat khabar kan, komik dan sebagainya. Ataupun kalau di rumah ada internet, Okey. kita boleh cari di internet gambar-gambar yang sesuai, kita boleh cetak lah. Okey, Cetak. faham. Contoh macam cikgu buat ni, cikgu ambil daripada internet lah ni. Okey, sumbernya cikgu tak tahulah kat mana. Tapi yang penting gambar. Yang penting gambar, tak kisah. Okey, gambar foto pun boleh sebenarnya. Gambar foto pun boleh bila lah. gambar foto, mungkin gambar foto dia kecil kan. Kita buat tertingkap fokus tu lebih kecil. Okey, faham. Okey.
Sambil-sambil tu kita teruskan, kita melakar macam biasa. Cikgu saya dah siap. Cepatnya nanti dulu. Awalnya. Okey, Tengok. Oi, laju. Oh, yelah. Ada sikit lagi cikgu, sikit lagi ni. Okey, Belum teruskan. Bahagian daun tu cikgu nampak macam Bahagian daun, belum ada lagi. Okey. Okey. Tak apa. Slow-slow. Cikgu intai-intai je ni nak tengok Chris macam mana. Wah, sangat berbakat. Okey cikgu. Okey. Teruskan. Okey. Cikgu dah siap ke? Oh, dah siap dah. Ini dia. Tada! Wow. Cantik tak? Cantik lah cikgu. Okey. Ini dia kalau kita tengok ada banyak-banyak garisan kat situ kan. Nampak? Ya. Okey, proses terusnya. Sebelum tu terlupa pula. Nak tengoklah juga Chris punya macam mana kan. Okey, Boleh okey. tak Chris tunjukkan? Boleh, cikgu. Lakaran Chris. Kawan-kawan yang gelak Okey. Sini. Oh, cantik. Dah siap? Okey, Pokok cikgu. kelapa ada, pondoknya ada. Ada Rumput pun ada. Rumput lalang tu pun Pokok dah ada. kelapa pun Jadilah ada. tu. Betul lah cikgu tengok macam sama je kat dengan gambar tu. Wah, hebat. Okey, ni cikgu punya, tu Chris punya, kita dah ada lakaran. So, apa kita nak buat? Kita nak mewarna. Okey, langkah seterusnya Mewarna. tengok pada gambar, kita pilihlah warna apa yang sesuai dengan kita punya gambar asal tu tadi. Okey. Cikgu untuk gambar Chris warna apa yang sesuai cikgu? Chris boleh guna kumpulan warna sejuk. Warna ungu. Macam cikgu lebih kepada warna panas. Ada warna kuning kat situ, ada merah sikit. Okey. Nanti kita akan campurlah dengan warna-warna yang lain. Okey. Jom kita mewarna. Pilihlah pensel warna. Menggunakan pensel warna. Ya, kita guna pensel warna dulu. Nanti kita boleh tambah dengan crayon ataupun oil pastel dan juga pen penanda. Okey, faham? Untuk kita buat garisan tu dia lebih tebal. Okey, cikgu nak mulakan dengan warna bunga dulu. Baiklah. Chris akan mulakan dengan pondok dulu. Okey. Ni kalau di sekolah ni murid-murid memang suka ni mewarna ni. Bila mewarna buat aktiviti ni dia leka Seronok je tau. tu. Dia seronok, dia leka. Sedar-sedar dah habis masa. Tak puas, sambung lagi. Okey. Oh, semangat. Cikgu kalau nak guna penanda Pen penanda boleh tak? boleh. Untuk mewarna boleh. Untuk mewarna. Tak sesuai sangat Tak untuk sesuai. mewarna. Tapi kalau kawasan yang gelap, boleh je nak gunakan. Contohnya kalau kita ada macam kat sini kan. Chris nampak ada macam gelap hitam tu kan. Okey. Kita boleh gunakan pen penanda. Bahagian-bahagian yang lebih gelap tu kita gunakan pen penanda. Ataupun kita nak buat garisan, kita nak beratkan pada garisan pada contoh macam tiang ni kan. Kita boleh guna pen penanda. Faham cikgu? Sebab dia lebih tebal berbanding pen. Okey, sekarang kita pergi pada daun warna hijau. Okey, kat sini ada penggunaan warna. Kalau tengok sini ada warna prima ada, warna sekunder pun ada. Apa tu warna prima cikgu? Okey, warna prima ni warna asas. Warna merah, asas. biru, kuning. Okey. Warna yang tak boleh dicampur dengan warna lain. Kalau warna sekunder tu warna kedua. Campuran daripada warna prima yang pertama tadi. Okey. Sambil-sambil lah kan cikgu ceritalah sikit. Okey. Baiklah cikgu. Okey. Saya rasa kita bagi masa lebih untuk murid di rumah dan betul. juga untuk Chris Ya, untuk betul. siapkan karya pada hari ini. Kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh sangat. Okey, dan kita Sama-sama. kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Syukri untuk pendidikan seni visual. Jumpa selepas ini. Badan kita. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Syukri untuk pendidikan seni visual tahun 6. Baiklah cikgu, apa yang telah kita lakukan cikgu? Okey, kita telah pun siapkan kita punya karya akhir kita. Wow. Okey, ini yang cikgu punya. Cantik Okey, lah, cikgu dah gunakan pelbagai warna dalam cikgu punya karya. Jadi cikgu nak tengok Chris punya pula macam mana. Tengok tadi bersusah payah mewarna tadi kan. Jeng jeng jeng. Wow, Nampak? cantiknya. Cantik tak? Cantik kan cikgu? Cantik. Cikgu suka. Wah, hebat lah. Okey, untuk nampak tak cikgu untuk Pokok pokok kelapa ni, tu. pokok kelapa ni, Chris guna penanda pen penanda boleh tak cikgu? Boleh. Hitam tu nampak lebih pekat. Cantiklah Chris. Cikgu Okey, suka, dah siap lah, cikgu? Dah siap lah tu.
Cuma karya kita memang dah siap. Okey. Tapi kita boleh buat kemasan pada kemasan karya. tu apa, cikgu? Kemasan tu macam kita letakkan bingkai. Kita nak bingkai pada kita punya karya supaya bila kita pamerkan tu dia nampak lebih kata apa lebih cantik, lebih kemas. Dan kalau kita nak pamerkan untuk jualan pun boleh. Oh, macam gambar-gambar ni lah, cikgu. Ya, Ada betul. bingkai. Ada bingkai kita dah buat macam tu. Jadi kita nak faham. terus kepada proses buat bingkai, bingkai Okey. gambar. Okey, kita sedia satu Okey. karya akhir. Yang kedua, inilah kertas kad ni. Yang ni kertas saiz kad A3. Saiz A3. Yang besar sikit daripada A3 rasanya. Okey, tapi faham. okeylah ni macam ni. Kalau kita nak ukur, nak samakan pun boleh. Kalau kita nak agak-agak pun tak apa sebenarnya. Okey, baiklah. Tapi lebih cantik kalau kita ukur kan. Ya. Okey, cikgu tambah sikit Chris boleh Boleh, cikgu. Okey, kita nak mengukur ni, kita gunakan pembaris lah, senang. Untuk murid-murid di rumah, gunakan pembaris. Baiklah. Ukur supaya dia seimbang, kiri, kanan, atas dan bawah. Okey. Kemudian kita tampal sajalah nanti. Okey. Ukur Okey. dulu. Nak tampal tu pun ada alat dan bahan untuk menampal. Kita guna bahan apa, cikgu, untuk menampal? Okey, kebiasaannya kita boleh gunakan gam lah. Okey. Baiklah. Gam glue stick yang biasa ni. Ataupun kita boleh gunakan ni pelekat dua muka. Pelekat dua muka. Pelekat dua muka. Bila kita Okey. buka tu dia boleh gam atas bawah kan. Baiklah. Dan satu lagi yang lebih profesional lah. Tapi murid-murid di sekolah mungkin tak ada kan. Kita boleh gunakan Apa tu, ni. cikgu? Gam sembuh ni. Ada ke? Ada. Tak pernah nampak ni, cikgu. Dia punya nama tu dipanggil spray mount. Gam sembuh. Dia boleh kita spray je. Tapi Okey. penggunaannya agak berbahaya lah. Takut masuk kena hidung dan sebagainya kan. Boleh kena pakai Pelitup muka je, cikgu? lah. Okey. Okey, Chris. Cikgu, Chris dah ukur dah, cikgu. Okey. Okey. Cikgu bercakap-cakap lupa nak mengukur. Tapi tak apa. Cikgu letak dulu agak-agak. Okey. Tak ada masalah. Okey, Chris. Tengok. Fokus. Fokus. Fokus, Jadi, Dua untuk setengah. melekat, untuk tampal ni, Chris nak gunakan glue stick ya, cikgu? Boleh. Okey. Tak ada masalah. Alright. Baiklah. Okey. Cikgu nak gunakan double pelekat dua muka. Okey. Kita tengok. Dia punya ketahanan, keupayaan dia tu sama tak? Alright. Oh, semangat tu. Kena pastikan, cikgu, dia lekat betul-betul ni. Ya, betul. Supaya dia tak tercabut kan. Nampak Mana lebih senang? Guna gam ke guna pelekat ni? Saya rasa guna gam lebih senang, Kan? cikgu. Sapu je kan? Ya. Yang ni nak kena tampal, nak kena buka pula. Ambil masa sikit. Ya. Tapi tak apa sebab kita nak tunjuk pada murid-murid Ya. di rumah. Okey. Ambil masa sikit. Okey. Cantiknya Chris. Cantik tak? Okey, Chris Karya tahu tak Abang Chris Chris. guna warna tu warna dalam kumpulan warna apa tu agak-agak? Kumpulan warna sejuk? Betul. Kumpulan warna sejuk. Okey, ini cikgu punya. Dah siap. Okey, dah siap karya kita. Dah siap tampal pada kita punya bingkai lah. Kita dah buat bingkai. Okey, kalau murid-murid di sekolah, untuk tahun 6, Ya. kita akan buat satu caption kat bawah ni. Caption tu yang akan menerangkan tentang karya kita. Tajuk dia apa, bahan apa, siapa pemilik karya tu. Tapi di sini cikgu tak tunjuklah. Sebab kita lebih fokus kita kepada menghasilkan lukisan menggunakan tertingkap fokus. Okey. Cikgu nak buat caption tu boleh gunakan pen saja kan, cikgu? Kita potong kertas lebih kurang besar ni kat bawah. Okey. Tulislah guna pensel pun boleh, guna Okey. pen pun boleh. Tapi kalau untuk murid-murid yang canggih sikit, Ya. dia cetak. Dia buat dekat komputer kan, letak logo sekolah. Wow. Ada signature kat situ Ya. Dahsyat. Untuk buktikan yang ini Abang Chris yang buat. Ya, betul. Okey. Hebat tu. Okey, Chris. Jadi kita dah kongsikan sikit bagaimana cara mudah untuk kita menghasilkan lukisan pada hari ini. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu? Seterusnya cikgu nak share sedikit, nak kongsikan sedikit penggunaan bahasa seni visual yang ada dalam karya kita ni hari ini. Okey. Okey, bahasa seni visual ni sebenarnya istilah yang digunakan dalam pendidikan seni. Kita tak boleh nak tengok pada bahasa Melayu, matematik. Dia ada istilah dia. Betul. Seni pun ada istilah juga. Ada. Yang seperti cikgu tunjukkan yang cikgu sebutkan sebelum-sebelum ni lah. Garisan, rupa, jalinan, warna, ruang dan bentuk. Boleh Okey. tak cikgu jelaskan sikit Okey, lebih? sukalah cikgu kongsikan. Kalau Chris tengok di sini, apa yang paling menonjol pada karya cikgu ni? Tiang, betul tak? Tiang. Tiang ni sebab dekat depan kan, Ya. dia nampak lebih menyerlah. Okey, kenapa tiang ni lebih menyerlah? Sebab satu warna, dia warna cerah.
Okey, dia putih kan. Jadi kita gunakan pen penanda untuk kita buat garisan. Jadi fokus tu nampak lebih pada tiang ataupun anjung depan rumah lah. Okey. Tapi nak mencantikkan dia, nak menaikkan dia punya seri tu, kita gunakan warna. Warna merah pada bunga, ada merah, ada kuning, ada hijau. Kat situ wujudnya harmoni. Harmoni adalah bahasa seni visual dalam prinsip rekaan. Okey. Okey. Jadi garisan dah ada. Kalau kita tengok ada banyak garisan ni. Ya. Okey, ada garisan lurus, ada garisan melengkung, ada garisan yang cikgu buat berserabut. Ya. Okey, ada garisan bergerigi kalau kita tengok kat situ. Sebenarnya banyak garisan, kalau ada lebih kurang dalam 20 garisan sebenarnya. Tapi cikgu tak mampu nak cerita semua kan. Ya. Jadi cikgu cerita sikit apa yang terkandung dalam ni. Okey, Kemudian ada rupa. Kalau kita tengok ada rupa, rupa ni lah tiang, tingkap, pintu, okey, bunga. Kemudian ada bentuk. Kalau tengok sini, ini yang dikatakan bentuk ilusi tadi, Chris. Bentuk ilusi. Bentuk ilusi. Kita nampak ni tiang. Tapi kita tak boleh pegang. Tapi kita tahu ini tiang. Macam mana dia terhasil? Bila mana ada tone di situ. Okey, ada tone. Nampak tak ada sini cerah, sini gelap kan? Jadi terhasilnya tone. Maka di situ jadinya bentuk ilusi tadi. Okey. Kemudian satu lagi, ruang ilusi. Ruang tu bila berlakunya pertindihan objek. Contohnya bunga ni berada di depan pagar. Pagar berada di depan tiang. Jadi dia berlaku pertindihan, maka kat situ wujudnya ruang ilusi. Ruang ilusi. Okey. Sekarang kita tengok Chris pula. yang Chris punya. Paling jelas dapat kita lihat di sini. Inilah garisan. Paling jelas sekali garisan pokok kelapa yang terhasil daripada batang dia dan juga rimbunan daun ke atas tu. Ya. Okey, nampak garisan tu kata apa, teguh. Kemudian garisan-garisan yang ada di pondok-pondok ni kita nampak. Okey, kemudian penggunaan warna sejuk. Adanya warna biru, warna ungu dan juga warna hijau. Bila digabungkan tu, dia masuk dalam kumpulan warna sejuk. Dan campuran di bawah ni warna panas. Warna panas seperti merah, kuning dan juga jingga. Kalau tengok di sini kan, nampak seolah macam ada cahaya datang daripada depan dan juga cahaya daripada belakang. Okey, jadi kalau sini pun ada juga ruang ilusi. Ada ke cikgu? Ada. Kalau kita ada pondok kecil di belakang, ini pondok yang besar di depan. Kat situ kita nampak ada ruang di tengah-tengah ni. Kemudian ada gunung sedikit kat belakang tu. Mungkin tak berapa nak perasan kan. Ya. Kemudian antara dua pokok ni tadi, pokok yang lebih tinggi, yang rendah. Yang ni kita andaikan dia ada di belakang. Sebab dia lebih kecil. Kat situ wujudnya perspektif tadi. Perspektif. Ya, perspektif. Itu yang dapat cikgu kongsikan lah. Okey. Untuk Cikgu, karya apa ni. perbezaan ruang ilusi dan juga ruang nyata, cikgu? Okey. Ruang ilusi yang terhasil daripada lukisan ataupun catan. Contohnya Chris tengok sebelah Chris tu, ada catan bunga cempaka tu kan. Cantik juga. Okey. Yang itu karya dua dimensi. Kat situ adanya ruang ilusi. Okey. Kalau ruang nyata seperti ruang yang kita ada sekarang ni. Yang kita sekarang. Ruang di antara kita ni ada jarak kan 1 meter. Ruang nyata. Ya, ruang nyata. Faham. Tapi dalam karya dipanggil ruang ilusi. Yang ruang mana ruang tu kita boleh tengok tapi kita tak boleh nak selami. Kita tak boleh nak masuk pun ke dalam ni. Okey, yang itu ruang Ruang ilusi. ilusi. Okey, baiklah. Terima kasih sangat banyak, Ya, cikgu. Tapi sama-sama. cikgu, sebelum itu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan tentang apakah yang telah kita pelajari hari ini, cikgu? Okey, untuk kita pada hari ini, satu kita dah belajar bagaimana untuk menghasilkan lukisan dengan teknik yang sangat mudah menggunakan tertingkap fokus. Seperti yang Chris pegang tu. Cara mudah untuk kita melukis. Okey, dengan cara kita mengambil sudut-sudut atau bahagian-bahagian tertentu sama ada di kawasan luar ataupun daripada bahan-bahan bercetak lah. Okey. So, langkah pertama tadi kita buat apa, cikgu? Langkah pertama kita buat tertingkap fokus dulu. Tertingkap fokus, okey. Dah dapat tu, kemudian kita tampal pada kita punya lakaran. Kita cari punya bahan rujukan dulu. Bahan rujukan tadi. Bahan rujukan, Bahan okey. bercetak. Bahan bercetak. Okey. Kemudian kita melakar. Lepas kita melakar, kita mewarna. Dan akhir sekali kita buat kemasan. Seperti yang ada dekat depan kita ni lah. Sekarang ada 3 karya kan. Yang tu anak murid cikgu buat. Cikgu bawa. Yang ni Chris punya. Yang ni cikgu buat. Yang ni cikgu ambil karya anak murid cikgu. Okey. Cantik, cikgu. Dia baru siap. Cikgu pinjam lah. Okey, Cikgu, karya dia. Tapi Chris juga nak tanya bagaimanakah prestasi Chris pada hari ini, cikgu? Okey, Chris. Lulus tak, cikgu? Rasanya tak perlu cikgu nak bercakap panjang bagaimana nak prestasi Chris ni. Sangat mengagumkan, sangat hebat. Chris, cikgu tengok dekat bahan bercetak ni dengan Chris punya tu, hampir samalah. Wah, dahsyatnya. Terima kasih, cikgu. Ya. Okey, Kagum cikgu tengok. Jadi
berapa bintang Chris boleh dapat hari ni, cikgu? Okey, kalau tengok pada prestasi Chris pada hari ini, cikgu boleh bagi 5 bintang. 5 bintang. Terbaik. Yes. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Baiklah, cikgu. Bagaimanakah murid-murid di rumah dan juga untuk Chris nak dapatkan latihan atau bahan-bahan rujukan untuk topik hari ini? Cikgu? Okey, untuk topik hari ini dan juga topik-topik yang lain lah untuk kelas pendidikan seni, murid-murid boleh dapatkan di portal Sumberku. Yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey, baiklah. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Syukri untuk sama-sama. satu sesi pembelajaran yang sangat interaktif, sangat seronok hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, saya harap anda dapat belajar benda baru hari ini, iaitu tertingkap fokus. Tertingkap fokus, betul. Bagaimana kita boleh menghasilkan karya menggunakan tertingkap fokus. Dan kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Bye semua. Bye.